Apa benda paling jahat kau pernah buat di sekolah? Kita semua pernah buat jahat di sekolah. Okey, nak bah? Yang jajal sejalah. Seperti saya pernah buat jahat di sekolah. Kalau kamu ada pengalaman buat jahat di sekolah dulu, sila komen di bawah dulu sebelum saya start semua ini. Komen apa benda yang paling jahat kamu pernah buat dulu. Okey semua, saya Patrick Anohada. Hari ini kita akan bercerita tentang perkara inilah, benda yang paling jahat pernah buat di sekolah dulu. Okey, kisah saya pada tahun 1990-an lah, zaman 90-an dulu di SK Pekan Beaufort, Sabah. Okey, zaman dulu-dulu kalau budak-budak 90-an ada yang pakai seluar pendek, macam saya lah tu. Macam biasalah dulu-dulu kalau murid-murid buang sampah, ada kawan dia tukang angkat sampah. So, pada satu hari itu kami dari kelas lah buang sampah. Kami angkat sampah lah macam biasa. Pergi buang sampah, dua orang kan. Selepas tu, lepas buang sampah, biasalah budak-budak, tidak silap saya darjah 3 lah begitu. So kami pun nakal. Lepas buang sampah mesti kami menyimpang pergi mana-mana. Kami menyimpang kira macam ular lah, pergi belakang sekolah kah, pergi kantin. Satu hari ini kami pergi dekat tandas. Dekat tandas tu dia ada kolam bentuk Sabah tau, bentuk Sabah. Besar jugalah kolam tu. Di tengah-tengah dia tu peta Sabah yang macam kepala anjing tu, semen, okey, semen. Di siring dia tu air. Di situlah kami punya point tempat mau main. So kami ampailah tong sampah tu. Lepas tu kami lompatlah pergi peta Sabah tu. Ada Gunung Kinabalu, dorang buat cantik lah. Lompatnya lompat, pergi siring, pergi lompat, pergi siring. Lepas tu macam mana pula saya boleh tersalah langkah, lompat punya lompat, terlicin, kepala dulu jatuh. Lepas tu kuyak sini dekat kening saya, pecah kepala. Mandi darah ni habis. Mandi darah. Terus kawan saya punya kelang kabut, punya pucat, pergi lari, pergi bilik guru, lapor apa semua dan panik lah. Saya kena bawa pergi hospital terus oleh 2 orang cikgu lelaki, okey. Bawa pergi hospital Beaufort, limpas lagi jambatan apa semua. Masa sampai di hospital sudah, nurse tu terkejut. Begitu terkejut sebab baju saya yang putih ni memang merah habis sudah dengan seluar pendek. Sampai bawah seluar pendek tu darah apa di kaki, okey, mengalir. Sampai sekarang sebenarnya ada parut ni. Sini kening saya sebelah ni ada parut yang kening tidak boleh tumbuh sudah. Okey, lepas tu kenalah jahitan, kena beberapa jahitan lah. Lepas tu baliklah pergi sekolah. Saya ingat settle lah masalah. Terus saya dipanggil pergi bilik guru. Disoal siasat, macam mana ini boleh terjadi. Terus saya pun jam lah. Takkan saya mau cakap kami lompat-lompat di sana, lepas tu jatuh. Kena marah lah. Sebab siapa suruh saya lompat-lompat. So pada waktu ketika kami main di kolam tu, ada 2 orang perempuan sebenarnya pakai baju kurung. Satu bertudung, satu tidak bertudung lah. Kebetulan masa kami main-main tu dorang limpas kan. So secara otomatiknya saya tercakap saya kena tolak. Saya kena tolak oleh 2 orang perempuan, okey. 2 orang perempuan yang pakai baju kurung. Saya tidak sengaja tercipta cerita yang saya ditolak. So, begitulah cerita dia. Oleh kerana mulut saya sudah tercakap begitu. Dan dorang fikir di dalam bilik guru ni. Okey, saya kena suruh balik kelas kejap. Dan masa on the way balik kelas tu, tiba-tiba dari pengumuman daripada loudspeaker sekolah semua, dorang umum, semua pelajar yang berbaju kurung, sila ke padang sekarang, okey. Dorang kena panggil ke padang, okey. Semua, bayangkan, satu sekolah tu tengah belajar, lebih kurang dekat jam 12 tengah hari lah. Tengah belajar, tak kira lah kau tengah belajar ke apa semua, asal perempuan berbaju kurung, bertudung atau tidak, kau kena panggil keluar, okey. Saya nampak banyak sudah keluar. Cikgu pun yang tengah mengajar pun keluar lah. Di balkoni koridor-koridor orang tu kan. Tengok apa jadi ni, apa kes. Oh, kena panggil pergi berkumpul di padang yang tengah terik panas betul. Okay? So, ramai pelajar perempuan di situ. Sebab Beaufort ni banyak yang Muslim, okay? Banyak yang Kedayan, Melayu Brunei, macam itulah. So, diorang berkumpul berbaris ni, tak tahulah, dekat 100 orang mungkin. Tiba-tiba saya pula kena panggil oleh cikgu tu untuk cam, adakah kau kenal budak perempuan yang tolak kau? Hush, inilah momen yang saya betul-betul ingat dan saya betul-betul rasa bersalah. Saya disuruh jalan
slow motion nih, depan semua perempuan yang berbalis tuh, tengok semua muka dorang dengan saya jahitan apa semua. Tengoklah, mana tahu ada yang tolak saya di situ yang saya kenal. So memang tidaklah, memang tidak yang tolak saya kan. So saya terpaksa juga lah, oleh kerana mulut saya yang tercakap kan, sampai kes berat sudah ini. Tengoklah satu punya satu, kesian betul sebab bukan salah dorang bah. Tengok budak perempuan sekolah biasalah, ada yang hidung berpeluh dengan panas dia tu. Satu-satu nih saya limpas barisan ni, tengok sekejap, cikgu suruh tengok tu satu-satu punya muka. Kau bayangkan rasa bersalah dia tu. Lepas tu pergi sebelah barisan, tengok lagi. Tengok sampai, itulah momen yang paling saya ingat, yang paling seram lah. Memang oleh kerana mulut saya yang tercakap budak perempuan tolak. Dengar cerita besok dia ada yang pingsan pula tu, sebab selepas tu saya disuruh balik sudah. So dorang end up kena denda begitu sajalah. So rasa bersalah tu sampai sekarang ada. So di video kali ini saya betul-betul bertuah juga sebab saya ada platform macam ni. Kalau kamu pelajar itu ataupun seluruh penduduk Beaufort yang pernah terlibat dulu lah, tak tahulah kalau kamu ingat, mungkin adalah salah satu kamu viewers yang kena jemur tu. Saya betul-betul minta maaf sebab pada masa itu saya budak lagi, tidak tahu, tersalah cakap, dan itulah yang jahat lah. Sampai sekarang bila saya teringat Beaufort, bila saya limpas Beaufort, rasa bersalah tu memang ada, okay? Rasa bersalah tu memang ada. So saya betul-betul minta maaf banyak-banyak. So di video ni tiadalah pengajaran yang untuk kita, cuma janganlah sekali-sekala menipu, okey. Saya minta maaf sekali lagi, dan sampai itu sajalah video ini. Okey, mau tambah sikit lah pengalaman lucu lah pada ketika itu. Pada masa saya dibawa pergi hospital tu lah oleh dua orang cikgu lelaki, okey. Satu dari Semenanjung, satu dari Sabah mungkin. Dorang isap rokok, okey. Dalam Peraturan Saga Kelabu, masa tu saya berderak-derak tapi ada tuala sudah apa semua. Masa on the way ke hospital tu, dorang dua cikgu tu isap rokok gudang garam, okey. Lepas pergi hospital, jahit semua, singgah dulu pergi kedai, beli lagi rokok gudang garam. Sebelum balik pergi sekolah, isap lagi gudang garam. Zaman dulu lah, cikgu zaman dulu. Okey, hanya di YouTube saja kamu akan dengar cerita-cerita yang ekstra begini. So lucu jugalah. Sebab, rupanya cikgu saya merokok. Kuat pula tu. Gudang garam, men. So, thank you for watching. Ini sajalah story time hari ini. Hujan sudah ini. See you again soon. Kalau kamu suka story time, mungkin bolehlah saya buat next story lagi. So, kalau kamu suka video ini, like, dan saya minta maaf. Beaufort. It's all in my